Salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan isu barisan kabinet yang dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana dia mengatakan kabinet paling mengecewakan dalam sejarah. Ini adalah disebabkan oleh apabila dilihat timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi yang dilantik dikatakan juga individu berdepan dengan 47 pertuduhan kes mahkamah dan dibawa masuk ke dalam kabinet. Jadi apa yang dia kata di sini, ini adalah barisan kabinet yang paling mengecewakan dalam sejarah negara apabila seorang yang telah diarah membela diri terhadap 47 pertuduhan jenayah rasuah, pecah amanah, pengubahan wang haram di mahkamah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi kita tahu itu adalah kenyataan yang ditujukan kepada Datuk Seri Zahid Hamidi selaku pengurusi Barisan Nasional dan juga Presiden UMNO. Dan dia kata tindakan Anwar ini ibarat menjual maruah negara semata-mata untuk keinginan menjadi Perdana Menteri. So saya tidak nak panjang-panjang kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Apabila dia cuba mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila melantik Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi selaku timbalan Perdana Menteri. Yang pertama, kita tahu kerajaan perpaduan ini terbentuk hasil daripada apabila menghadapnya Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin ke istana. Dan kita tahu hasil daripada menghadap ke istana ini tadi diarahkan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk mereka buat satu gabungan. Yang pertama, kita tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan angkuhnya mengeluarkan kenyataan bahawa mereka tidak akan bergabung dengan parti yang bernama Pakatan Harapan. Dan dia rasa bahawa parti dia, Perikatan Nasional itu cukup majoriti untuk membentuk kerajaan. Itu yang kita dengar. Lepas itu, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada istana, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan jelas memberitahu kepada media, dengan jelas memberitahu kepada rakyat bahawa titah Yang di-Pertuan Agong dengan segera untuk kita menubuhkan satu kerajaan perpaduan, unity. Jadi itu yang kita lihat hari ini. Kita pergi pula kepada apa yang berlaku kepada kepimpinan dalam Barisan Nasional yang mempunyai 30 kursi. Okey, untuk menubuhkan satu kerajaan itu harus kita mengambil satu keputusan untuk mengambil satu parti, yaitu en blok. Tidak boleh curi satu dua orang masuk ke dalam kita punya komponen parti untuk cukup ke majoriti. Tak boleh macam tu kerana kita sudah pun luluskan RUU anti lompat parti. Jadi apa yang Muhyiddin buat, dia melanggar apa yang termaktub dalam perlembagaan, apa yang termaktub dalam apa yang mereka dah pun bincangkan dalam parlimen. Itu yang menjadi isunya. Jadi hari ini apabila kita kembali kepada apa yang dia mempertikaikan isu Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Kita sekarang ni kalau kita nak ambil Barisan Nasional untuk bergabung dengan Pakatan Harapan, maka harus ambil en blok. En blok itu siapa yang menandatangani perjanjian adalah pengurusi Barisan Nasional. Siapa dah pengurusi Barisan Nasional adalah Zahid Hamidi. Maka dengan kuasa dia yang ada, tidak akan kita nak melanggar. Jika dia disabitkan bersalah lepas ini dan akhirnya dia masuk penjara, kita boleh mengganti dengan orang lain. Kes mahkamah dia itu keputusan dia dengan mahkamah. Kes yang kita nak cerita hari ini adalah kes politik nih, yang mana kenapa perkara ini kita lantik. Jadi jangan Tan Sri Muhyiddin Yassin bercakap atas orang kata memperbodohkan rakyat. Sebagai seorang ahli politik yang begitu lama, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada saya tidak layak untuk memutalbelitkan fakta. Pada saya dia cuba memperbodohkan kita rakyat tau. Jadi kita lihat apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah menjelaskan kepada rakyat bahawa Yang di-Pertuan Agong hendakkan kita menubuhkan kerajaan perpaduan. Akhirnya kita kena ingat dia kembali kepada Barisan Nasional itu, iaitu arahan daripada istana lagi, daripada Yang di-Pertuan Agong untuk Barisan Nasional bersama menubuhkan kerajaan perpaduan. Maka apabila kita tahu 82 kursi dicampur dengan 30 kursi, dia mendapat majoriti mudah, yaitu 112. Yang lain yang nak sign SD ke, yang nak bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin ke daripada
Barisan Nasional ini tidak diambil kira. Karena kita tidak boleh lagi melompat. Jika ada yang sokongan daripada mungkin ada orang-orang UMNO nih, pemimpin UMNO nih, yang nak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, mungkin yang kita dengar ada 10 orang, 8 orang. Dia tidak boleh melompat. Kalau mereka melompat, dia akan diambil tindakan oleh Presiden UMNO ataupun pengurusi Barisan Nasional, Datuk Sri Zahid Hamidin tadi. Sebab ini adalah sudah melanggar RUU NT 4 parti. Jadi yang pertama mungkin akan diambil tindakan daripada parti. Yang kedua paling parah mereka akan terima adalah mereka akan kehilangan parlimennya mereka petandingi ini tadi. Sebagai ahli parlimen nih, mereka akan hilang kelayakan dia. Jadi ini cerita dia. Sebab itu kalau kita tengok kenapa pimpinan UMNO, pimpinan Barisan Nasional, apabila ada awalnya mereka nak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, akhirnya mereka patah balik, tak jadi. Kerana kena pindah melalui en blok. Yang menjadi isunya sekarang, arahan daripada istana suruh sokong kepada kerajaan perpaduan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju pula sebagai parti blok yang terbesar, Pakatan Harapan juga bersetuju untuk tubuhkan kerajaan perpaduan. Jadi apa yang berlaku di sini? Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin nak sebut paling memalukan, mengecewakan dalam sejarah, manusia yang paling kita malu menjadi Perdana Menteri dalam sejarah ini adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Walaupun Najib adalah seorang banduan, Perdana Menteri yang banduan, tetapi saya masih respect cara politik Datuk Seri Najib kerana beliau sebagai anak jantan dalam politik, dia bermain politik ada kalah ada menang. Kalah tak apa, masuk dalam penjara kerana mungkin kes-kes yang membabitkan pribadi beliau. Tetapi beliau bertanding dalam politik ini, dia kalah. Dia menang. Tetapi cara yang memalukan seluruh dunia adalah cara Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan Presiden PAS, Pak Lebay yang pada saya menyusahkan rakyat dalam negara ini, mengambil alih kerajaan melalui pintu belakang. Kita lihat bagaimana Tan Sri Muhyiddin buat. Parti Bersatu hanya blok yang sedikit. Dia panggil pemimpin-pemimpin UMNO yang mereka dah pun sogok. Dia panggil pemimpin Pakatan Harapan yang dia dah pun sogok dengan jawatan. Dengan pimpinan-pimpinan lain, akhirnya dia menubuhkan pintu kerajaan pintu belakang. Apakah ini dalam sejarah dipanggil sebagai satu sejarah seorang Perdana Menteri yang baik? Pada saya, ini adalah satu penghinaan kepada demokrasi negara ini. Inilah yang pemimpin-pemimpin seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin, seperti Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang buat. Jadi dia tidak payah nak ceritakan isunya yang nak kita kembalikan kepada 47 kes Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya sebagai anak muda yang berada dalam Pakatan Harapan, dalam PKR itu sendiri, ataupun mungkin ramai kepimpinan PKR itu, tidak juga berapa setuju dengan apa yang berlaku. Yaitu kita juga melihat pada awalnya bahawa UMNO ataupun Datuk Seri Zahid Hamidi memang kita lihat seperti saya balun. Tetapi kita harus ingat asasnya bagaimana pergabungan itu. Jadi jangan Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba membohongi rakyat. Dia nak cerita orang ambil rasuah. Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri belum tentu bersih. Dari mana kekayaan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Bagaimana mereka apabila duduk dalam kerajaan? Kita lihat projek tender yang tidak menggunakan saluran yang betul, sehingga kan kita mendengar iaitu 600 bilion tanpa orang kata dikeluarkan waktu Covid, dan akhirnya kita hari ini mendengar macam-macam desas-desus. Saya harap perkara ini juga kita perlu bawa ke kabinet, harus dibincangkan. Kita tengok apakah Tan Sri Muhyiddin Yassin seorang pemimpin yang mungkin yang pertama di dunia menggunakan dana yang begitu banyak untuk kepentingan politik selepas ini. Dengan barisan kabinet beliau. Dia nak memperceritakan tentang kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim dah jelas kecil. Dan kita lihat tidak ada lagi menteri ataupun duta khas bertaraf menteri yang pada saya makan gaji buta. Apa yang kita lihat hari ini cuba dikecilkan dan akhirnya memberi impak kepada pemimpin-pemimpin yang diletak ke situ sebagai yang integriti. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan orang yang penting orang itu menyokong dia, yang penting dia jadi Perdana Menteri. Jadi pada saya Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan Presiden PAS orang yang gila kuasa. Tan Sri Muhyiddin Yassin gila kuasa, Presiden PAS gila jawatan. Jadi sama-sama gila,
dah lah tua, tak sedar diri, tak habis-habis nak merompak duit negara, nak bawa ke kubur duit. Jadi itu saja. So ini pencerahan saya agar kita rakyat ni faham, jangan kita terdedah dengan masalah-masalah yang pada saya memperbodohkan rakyat. Itu saja. Sekian, terima kasih.